Kita nak berbicara berkaitan dengan tajuknya keajaiban sedekah subuh bersama dengan panel jemputan kita tak lain dan tak bukan Ustaz Datuk Badlishah Alauddin yang kini berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz Datuk, Allah masih izinkan kita bernafas dan bertemu di pagi subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Jadi Ustaz kan, mungkin boleh ceritakan juga kepada penonton kan, sebab ada satu hari yang dilalui oleh kita, setiap hari ada satu waktu tu yang memang sangat-sangat teristimewa. Apakah waktu tersebut Ustaz Datuk? Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih saudara Hanan Abdul Rahman selaku rakan bicara wara pada pagi ini. Seterusnya para penonton tak kira di mana berada, yang di utara, yang menonton dari utara kita doa moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Dalam 24 jam, salah satu masa yang paling hebat, istimewa dan sewajarnya kita tak melepaskan peluang berada pada momen itu adalah waktu subuh. Iaitu sekarang yang sedang kita lalui. Kenapa subuh ini istimewa berbanding dengan waktu-waktu yang lain? Antara sebabnya adalah waktu subuh ini dia terdapat padanya doa khusus daripada Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan satu doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkatan pada umatku pada waktu pagi dia. Ini hadis riwayat Abu Daud. Para ulama membahaskan apakah rahsia di sebalik doa keberkatan subuh ini. Pertama sekali kita boleh melihat kebenarannya bahawa orang yang morning person, orang yang bangun pagi, bangun subuh ini, rata-ratanya adalah orang yang berjaya. Memang kalau berdasarkan kita tengok apa yang ada di barat sekalipun, orang-orang yang hebat ini, mereka orang yang bangun pagi. Sebab itu di barat ada satu pepatah, the early bird catch the worm. Burung yang paling cepat menangkap cacing adalah burung yang paling awal sekali bangunnya. Sebab itu kajian di barat menunjukkan 90% daripada tokoh-tokoh konglomerat dan tokoh-tokoh korporat di dunia yang hebat ini, salah satu habit mereka adalah bangun pagi. Dan mereka ini bangun pagi sebelum pukul 6 pagi lagi. Sebab falsafah mereka adalah early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise. Itu kata Benjamin Franklin. Tidur awal, bangun awal, boleh menjadikan kita seorang yang sihat, kaya dan juga cerdik. Kata-kata ini diletakkan di belakang buku teks sekolah rendah di sana. Macam kita sekolah rendah di sini, kalau buku tulis kita, buku latihan, belakang ada sifir. Biasanya ya, sifir 1 sampai sifir 12. Tapi kalau orang putih, belakang buku latihan dia letakkan kata-kata Benjamin Franklin. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Sebab itu kita tengok bangsa-bangsa yang lain, mereka memang bangun pagi. Contohnya rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, mereka bangun kadang pukul 3 pagi, 4 pagi. Tapi dia exercise. Dia duduk kat taman, dia tai chi dan sebagainya. Sebab itu pagi ni dia simbol orang-orang yang berjaya, simbol kejayaan. Orang-orang hebat, Indra Nooyi misalnya, CEO Bob Iger. Ini semua orang bangun pukul 4 pagi, 4:30 pagi. Maka benar kalau Nabi doakan, pada pagi ni umat dia mesti bangun, akan dapat keberkatan. Kerana pagi ni adalah simbol kegairahan, simbol kesegaran, simbol semangat. Kalau kita keluar daripada rumah, kalau yang tak hujan lah, cuba hirup udara di waktu pagi. Kita boleh rasakan kesegarannya. Orang yang senaman exercise, jogging waktu pagi dengan jogging waktu petang, itu ada perbezaan dia.
Sebab apa? Kalau pagi ni udara dia lain. Gas ozon atau O3 dia akan memenuhi sebahagian besar daripada udara kita pada awal pagi. Petang dia kurang. Gas ozon ini dia sangat berguna untuk organ saraf kita. Yang kalau kita sedut, dia akan membuatkan anggota badan kita menjadi lebih cergas. Dan pada waktu sebegini juga, waktu pagi subuh begini, jumlah kortizon dalam darah kita mencapai puncaknya, iaitu sekitar 7 sampai 22 mikrogram per 100 ml plasma. Kalau siang hari, jumlah kortizol ini kurang daripada 7 mikrogram per 100 plasma. Dia kortizol ini zat yang menguatkan proses metabolisme kita. Sebab itu saudara, rugilah kalau kita pada pagi-pagi hari ini tak dapat bangun lagi. Pergi ke kebun membuang duri, bawa bekal rendang ketupat. Kalau bangun meninggi hari, jangan dikesal hidup merempat. Bangun pagi, burung dah pergi, pulang dengan perut yang sarat. Tapi manusia yang tidur belum bangun lagi, patutlah hidup semakin singkat. Kita ucap tahniahlah kepada yang berjaya bangun pagi hari ini, dapat menunaikan sembahyang subuh, dapat menjaga solat subuh. Tahniah kita ucapkan. Ini semua kita panggil subuh warrior. Sememangnya kalau kita melihat dari segi sejarah salafus salih, mereka adalah umat yang sangat menjaga amal ibadah pada waktu subuh sebegini. Khususnya solat subuh. Sebagai contoh, para sahabat ada seorang tu nama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ni sangat tegas dengan sembahyang subuh. Dalam kitab Muwatta kata Imam Malik, Umar dia kalau sembahyang subuh dia akan cek sahabat-sahabat yang datang. Satu hari dia tengok dia dalam masjid tak ada Sulaiman bin Hasmah radhiyallahu anhu. Dia perasan siapa yang tak datang. Lepas solat dia terus pergi ke rumah Sulaiman. Dia dapati Sulaiman tak ada. Yang ada maknya bernama Syifa. Dia tanya, mana pergi Sulaiman? Oh, Sulaiman rupanya outstation. Dia check. Dan Umar Al-Khattab sendiri, majlis rasmi pelantikan dia, sumpah pegang jawatan dia lakukan selepas solat subuh. Macam kita sumpah pegang jawatan, jadi menteri ke apa, kita akan buat pukul 9 pagi, 10 pagi, lepas main Jumaat. Umar tak, dia buat lepas subuh. Dan Umar Al-Khattab masih lagi melaksanakan solat subuh walaupun dia ditikam dan darah masih mengalir peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar itu. Dia seorang yang sangat jaga sembahyang subuh. Sama juga Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dia tidak akan memulakan peperangan selagi dia tak subuh berjemaah pada pagi itu. Sembahyang subuh jemaah dulu. Sama juga Panglima Yusuf bin Tashfin. Ini Panglima Daulah Murabitun di Maghribi. Dia tak mulakan perang Zilaqah kecuali selepas solat subuh berjemaah dengan tentera dia dulu. Begitu juga Quthus. Dia tidak mulakan perang Ain Jalut ketika melawan Tartar, melainkan dia pastikan dia sembahyang subuh berjemaah dulu pagi itu. Kalau tak sembahyang subuh jemaah, dia tak akan pergi berperang. Dia kata kalah katanya. Sebab subuh ini kejayaan. Teringat saya peristiwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia pernah menangis. Orang tanya kenapa ente menangis? Dia teringat dia pernah tertinggal sembahyang subuh ketika peperangan mempertahankan benteng Tastar di Parsi. Orang tanya kenapa tak sembahyang, bangun lambat? Bukan, katanya. Ketika itu 30,000 orang Islam lawan 150,000 orang Parsi. Kami perang daripada tengah malam sampai waktu pagi. Dan benteng Tastar ini ditakluk menjelang fajar. Namun, benteng itu, kami baru sampai benteng. Belum kota dia. Bila kami dah masuk dalam kota, matahari dah terbit. Tentera Islam baru sedar, mereka tak dapat melaksanakan solat fajar dan solat subuh. Jadi semua orang yang tu menangis sebab yalah senjata apa semua berperang. Apa sebab menangis? Sebab Nabi pernah sebut rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar lebih baik daripada engkau dapat segala nikmat dunia dan isinya. Hadis Muslim. Sebab itu saudara, kalau kita tak berada pada waktu subuh sebegini,
Rugilah kita kerana inilah momen yang penuh dengan kejayaan. Itu dia momen yang penuh dengan kejayaan pada waktu bila? Waktu subuh. Jadi jom sama-sama kalau boleh pagi-pagi ni kita dah kena standby dah sebelum waktu solat subuh tu. Kita dah bangun mungkin setengah jam awal lagi. Bersiap sedia solat sunat 2 rakaat kan. Lepas tu kita tunaikan solat subuh, kita buat sedekah subuh. InsyaAllah banyak manfaatnya. Jadi diucapkan terima kasih kepada Ustaz. Tapi jangan ke mana-mana sebelum tu. Kita nak berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita kembali ke perbincangan dalam Assalamualaikum selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum dengan tajuknya Keajaiban Sedekah Subuh bersama dengan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin yang merupakan pendakwah pada pagi ini. Dan kita nak raikan juga penonton di Facebook. Masya Allah, berzikir dulu kita. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Allah terima kasih banyak. Masya Allah, Masya Allah. Moga dapat kita pahala-pahala yang banyak pada pagi ini, insya Allah. Jadi Ustaz Datuk kan, saya ada terdengar satu hadis ni daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim, terjemahannya. Dan sesiapa yang banyak bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Jadi saya tertanya, memang dekat syurga ni memang ada pintu tu namanya pintu sedekah ke macam mana? Okey, dipersilakan Ustaz Datuk. Baik, terima kasih. Ya, pintu syurga ini dia ada 8 pintu akses dia. Ini berdasarkan hadis daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sebut fil jannati samaniyatu abwabin. Surga ini dia ada 8 buah pintu dan ni hadis riwayat Imam Bukhari. Apakah 8 pintu ini? Pertama, pintu semayang, pintu solat. Yang kedua, pintu sedekah. Yang ketiga, pintu jihad. Yang keempat, pintu ar-rayyan. Yang kelima, pintu haji. Yang keenam, pintu al-aiman. Yang ketujuh, pintu al-kazimin al-ghaiza wal-afina anin nas. Dan pintu ke-8, pintu zikir ataupun pintu ilmu. 4 pintu disebut dalam satu hadis yang single saja. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nuliya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khairun. Siapa yang bersedekah dengan sepasang harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga, hai hamba Allah, inilah kebaikan. Ini apa maknanya? Al-Qadi menukilkan ucapan Al-Harawi ketika menerangkan makna zaujaini. Apa makna sedekah sepasang harta? Ada yang berpendapat yang dimaksudkan sedekah sepasang harta adalah orang yang bersedekah double. Contoh, kalau dia sedekah kuda, dia tidak sedekah 1 ekor kuda, tapi 2 ekor kuda. Ataupun dia sedekah unta, 2 ekor unta. Kalau dia memberi RM10 misalnya, dia akan beri RM20. Begitulah perumpamaannya. Artinya bukan sekadar sedekah, begitu sepasang, zaujaini. Kemudian disebut lagi dalam hadis, faman kana min ahli salati du'iya min babis salati. Siapa yang termasuk golongan orang yang suka sembahyang, maka dipanggil daripada pintu sembahyang, pintu solat. Tapi jangan overconfident kita dapat pintu ini hanya kerana kita baru lepas main subuh pagi ini. Tidak begitu. Sebab Nabi, dia pernah memberikan suatu amaran. Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yatum ruku' wa la yatimu sujud wa yatimu sujud la yatimu ruku'. Ada umat aku, dia semayang 60 tahun. Tetapi tidak diterima semayangnya. Kerana boleh jadi dia sempurna rukuk, tapi tak sempurna sujud. Ataupun dia sempurna sujud, tapi tak sempurna rukuk. Maknanya orang yang masuk pintu syurga dengan pintu semayang ini, orang yang solatnya sempurna perlakuannya. Ada tokmak-ninah, ada tata keramanya, ada elok pelakuan semayangnya. Itu. Baik. Balik semula pada hadis tentang pintu surga tadi. Wa man kana min ahlil jihadi du'iya min babil jihad. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan. Orang yang termasuk ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan.
Cuma bab ini kata ulama, pintu ini untuk orang yang rajin puasa. Bukannya dia puasa bulan Ramadan saja, sebab bulan Ramadan ini memang puasa wajib. Ini ramai orang, saya puasa Ramadan ni dapat pintu rayyan, insya-Allah. Tetapi yang kata ulama, orang yang ar-rayyan ni adalah untuk orang yang rajin puasa sunat. Contoh puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, puasa Syawal, puasa 10 Zulhijjah ni contoh. Kemudian apa lagi Nabi sebut? Wa man kana min ahli sadaqati du'ya min babis sadaqah. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau saudara Hanan tadi bertanya, salah satu daripada golongan yang mendapat pintu khas pada syurga nanti adalah orang yang bersedekah. Maknanya masing-masing masuk ikut access card masing-masing. Tapi ada satu golongan ni special kata Nabi, dia boleh masuk dari mana-mana pintu dia nak. Ini the all access card. Siapakah dia? Golongan wanita. Apa syaratnya? Dia kena taat pada suami, jaga sembahyang, jaga maruah. Jadi kita mungkin tak dapat lah, macam orang perempuan ni. Tapi kita dapat pilih salah satu, bersedekahlah kita. Mulakan sedekah pada pagi ini insya-Allah.